bantuan kewangan kepada para pengundi di sini. Kalau dapat elected ialah untuk memberi banyak lagi masa untuk mendampingi mereka lagi. Dan selepas tu dengar apakah isu dan kita formulate a plan lakarkan program-program yang saya rasa penting, walaupun kecil tapi penting untuk mereka. Begitu juga dengan Dr. Wan Rizal di GRC Jalan Besar yang ditandinginya itu, lebih daripada 60% penduduknya terdiri daripada golongan warga tua. Jadi isu-isu yang kerap diberi kepada saya ialah kerana ramai di sini warga emas. Jadi mereka mahu tempat-tempat untuk mereka beriadah lah. Mereka mahu accessibility seperti wheelchair untuk mereka juga. Ini pada saya inilah yang selalu diberi kepada saya. Ikuti pula nanti liputan kempen parti-parti pembangkang. Apakah pula antara isu-isu yang ditimbulkan calon-calon 2 GRC dalam siaran politik kawasan undi yang terakhir? Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Perhatian, cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi dengan wang tunai hampir $78,000 untuk dimenangi 56 pemenang. Pemenang perdana akan memenangi $22,222. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Mengapa jus berkah durian Belanda minuman terbaik untuk kesihatan anda? Biar pengguna jus berkah sendiri memberitahu anda sebabnya. Lebih bertenaga. Tahap kolesterol saya menurun. Tak memberi masalah kepada pesakit kecil manis. Ribuan pengguna mengamalkan minuman ini setiap hari. Mereka mengakui keberkesanan dan keselamatannya. Dalaman yang seimbang dan sihat bermula dengan jus berkah durian Belanda. One of the greatest sufferings which people with disability face is loneliness. Hello everybody, my name is Michael Tan. I'm a director with my own company. Currently I'm also a volunteer, assistant treasurer with Singapore Association of Visually Handicapped. During this COVID period, our friends with disability, they're faced with a lot of challenges. They can't do a lot of things independently, and social distancing is also a challenge to them, especially those who are visually impaired. So by giving them food, masks, groceries and all that, we hope to make their tough time more bearable. Many of them are living in very appalling living conditions and do not have enough food. So we have to do something to help, no matter how tough it was. Here's to all the heroes who selflessly and tirelessly go through great pains for others. Together, we will get through this. Thank you. Panadol Extra, fighting tough pains together. Stay strong, Singapore. Selamat bertemu kembali. Menggulung kempennya selepas bertemu para pengundi hari ini, Parti Demokratik Singapura SDP mengisytiharkan ia berjaya menjalankan kempen pilihan raya yang cemerlang kali ini. Setiausaha Agung SDP Dr. Chee Soon Juan bagaimanapun menyeru pengundi supaya menumpukan kepada isu-isu penting dan bukannya tomahan terhadap pihaknya. Hari ini, Dr. Chee disertai semua calon SDP dalam satu lawatan ke semua 5 kawasan undi yang parti itu tandingi. Pengerusi SDP, Dr. Paul Tambaya, merumuskan pencapaian pasukannya walaupun terpaksa berkempen dengan pelbagai keterbatasan.
I think we've run a really outstanding campaign. The team has been really good. I mean, we've been forced to operate under very, very unusual circumstances. We've had no rallies, we've had no large walkabouts. We've had to talk to people through a mask. When you're talking to elderly people, they cannot understand what you're saying because they're used to lip reading. But our IT people have been outstanding. They put together these electronic rallies. The majority of your voters probably have never seen any of our online materials. And so, as a result of that, I'm really not optimistic at all about the outcomes of this election. Dr. Tambayah bagaimanapun menambah sambutan yang diterimanya di SMC Bukit Panjang yang ditandinginya kali ini lebih baik berbanding 10 tahun lalu. Memberikan penilaiannya pula, calon SDP bagi JRC Masling UT Damanhuri Abbas mengatakan penduduk yang ditemuinya rata-rata menyambut baik cadangan-cadangan manifesto parti itu. Terutama tentang wang untuk pesara $500 dan juga retrenchment benefit untuk mereka yang diberhentikan kerja. Ini sangat yang diharapkan daripada banyak penduduk kerana mereka juga terjejas kerana wabak COVID ini. 4-5 tahun ini kita tidak berhenti berjumpa dengan penduduk-penduduk. Jadi kita harapkan ini menjadi bukti bahawa kita akan tetap terus usaha dan berilah kita peluang. Salah satu isu utama yang menyaksikan pertarungan sengit antara SDP dengan PAP ialah soal 10 juta penduduk yang ia dakwa diingini oleh pemerintah tetapi ditolak PAP sebagai suatu kepalsuan. SDP juga menuduh PAP sebagai gagal mengendalikan isu menangani COVID-19 dengan baik. Sedang rakyat memasuki hari bertenang esok dan mengundi Jumaat ini, Dr. Chee mengajak rakyat supaya menumpukan kepada isu-isu yang ditimbulkannya dan bukannya serangan peribadi oleh PAP. I just keep wanting to tell everybody focus on the issues, because whatever you can pay attention mudslinging, how does it help you? These issues going forward, it concerns you, and you're not going to be able to address any of these issues if you keep paying attention to mudslinging. So for the final day, pay attention, tune out everything about PAP's personal attacks. Just focus on the issues. Ketua Parti Reform Kenneth Jayaratnam menggesa para pengundi supaya meneliti saranan-saranan yang dibentangkan oleh parti itu untuk membantu rakyat Singapura. Semasa wawancara bersama para wartawan menerusi Zoom, Encik Jayaratnam berkata para penduduk yang ditemui parti itu telah membangkitkan keprihatinan mengenai isu-isu seperti CPF, jaminan pekerjaan dan penurunan pada nilai flat HDB mereka. Awal hari ini, calon-calon Parti Reform yang bertanding di GRC Ang Mo Kio dilihat mengagikan risalah parti itu kepada para penduduk. Encik Jayaratnam juga merupakan anggota pasukan itu, namun beliau sedang menjalani notis jangan keluar rumah atau SHN setelah pulang dari Britain. Sungguh pun demikian, beliau berkata parti itu telah menerima sambutan positif daripada para penduduk. Parti Perpaduan Nasional NSP menyatakan para pengundi tidak harus takut untuk mengundi parti-parti pembangkang semata-mata kerana mereka takut terhadap parti yang memerintah. Menurut NSP, perubahan diperlukan dan pihak pembangkang boleh melakukan lebih banyak pemeriksaan dan memberi keseimbangan di Parlimen. Setiausaha Agung NSP Spencer Ng bercakap kepada pihak media ketika melakukan lawatan bertemu penduduk pagi tadi. Beliau akur bahawa parti itu boleh meningkatkan usahanya dalam beberapa aspek seperti membuat lebih banyak persiapan dari segi media sosial, terutamanya kerana proses berkempen terbatas akibat pandemik COVID-19. Namun Encik Ng berkata pelan-pelan yang dibentangkan oleh parti-parti pembangkang pada tahun ini adalah lebih baik berbanding pilihan raya umum 2015. Para calon parti pekerja WP dilihat mempergiatkan usaha bertemu penduduk di kawasan-kawasan undi yang ditandinginya. Di kubu kuatnya di Hougang, walau calon WP Dennis Tan beramah mesra dengan para penduduk di kedai-kedai kopi bersama mantan ketua parti itu Lau Tia Kiang. Mereka turut disertai oleh mantan anggota Parlimen SMC Hougang Peng Eng Huat. Semasa melakukan lawatan bertemu penduduk itu, mereka juga dilihat menandatangani bendera cenderahati WP untuk para penduduk.
Pilihan raya umum kali ini bukan sahaja tentang isu seperti COVID-19. Isu-isu lain seperti kelompok-kelompok denggi dan bahayanya juga patut dipertimbangkan. Demikian mesej Ketua Parti Rakyat Singapura SPP Steve Chia pada hari terakhir berkempen. Sementara itu, calon SPP Melvin Chew pula berkata pihak partinya berpuas hati dengan kempen mereka dan tidak kesal sama sekali. Rakan sepasukan